Hai semua, hari ini kami nak masak nasi cendawan, kurma terung dan tahu warwel ataupun tahu garing. Jom masak bersama kami. Mula-mula kita sediakan bahan-bahan untuk masak nasi cendawan ni Cendawan ni cendawan segar saya gunakan sebanyak 150 gram. Saya dah hiris macam ni. Ini beras basmati 4 cawan. Saya dah rendam selama setengah jam dan airnya telah dituaskan. Saya gunakan cawan dalam kuker. Air untuk beras basmati ni kita nak gunakan 8 cawan. Jadi 1 cawan beras kita gunakan 2 cawan air. Tomato yang 1 biji tomato yang telah dihiris 4 sekawan. Garam. Ini dia bahan-bahan. Ada daun ketumbar, ada daun pandan, daun pudina dan 1 batang serai yang telah diketuk. Ni serbuk lada hitam 1 sudu teh. Ni serbuk ketumbar 1 sudu teh. 1 sudu besar dadih. Minyak untuk masak. Ni dia ada cili hijau, sedikit bawang putih, sedikit halia, sedikit daun kari dan sedikit bawang besar. Bahan-bahan ni kita nak kisar dalam blender, masukkan sedikit air untuk tumis. Kita sediakan air dalam rice cooker. Kita panaskan air ni dalam rice cooker, kemudian baru kita tumis nasi. Saya nak masukkan 8 cawan air 1 4 6 7. Okey, ini dia 8 cawan air. Kita nak panaskan air ni dalam rice cooker. Sekarang kita nak panaskan air untuk masak nasi ni. Saya dah masukkan dalam cooker. Kita tekan switch Okey. Masukkan sedikit air dalam blender. Masukkan bahan-bahan ni dalam blender, kita nak kisar Panaskan kuali, masukkan minyak secukupnya. Minyak dah panas, kita masukkan 4 sekawan. Sekarang saya masukkan bahan-bahan yang telah dikisar. Tumis selama 5 minit. Sekarang saya nak masukkan serbuk ketumbar, serbuk lada hitam. Tunggu sehingga dapat satu aroma yang wangi. Sekarang masukkan tomato yang telah dihiris. Tumis lagi selama 5 minit. Sekarang saya dah tumis selama 5 minit. Dah pecah minyak, saya nak masukkan cendawan. Daun pandan, serai, daun pudina dan daun ketumbar. Kita tumis selama 10 minit lagi. Sekarang kita masukkan dadih 1 sudu besar. Beras. Garam secukup rasa. Kita tumis selama 5 minit. Kemudian kita boleh masukkan dalam air yang sedang panas untuk masak nasi ni. Sekarang saya dah tumis nasi ni. Saya nak masukkan dalam mangkuk dan masukkan dalam rice cooker.
Sekarang air dah mendidih, saya nak masukkan sedikit minyak supaya nasi ni tak melekat bila dah masak. Masukkan beras yang kita dah tumis dengan cendawan. Kita masak selama 20 minit ataupun 15 minit. Sementara nasi ni masak, kita nak masak kurma terung. Untuk masak kurma terung, saya gunakan terung panjang. Okey, saya nak potong. Dah potong terung ni, saya masukkan sedikit garam supaya warna terung ni tak tukar warna. Ni ada 4 sekawan, garam secukup rasa, ada sedikit cili hijau, jintan putih, daun kari, daun pandan, 1 biji tomato yang telah dihiris, minyak untuk masak. Ni bahan-bahan di sini. Saya nak tumis sedikit dalam minyak dan kisar. Okey. Ada cili padi, sedikit cili hijau, bawang besar, halia dan sedikit bawang putih. 1 sudu besar biji ketumbar, serbuk ketumbar. Serbuk kurma saya gunakan jenis adabi, memang sedap. Saya gunakan 2 sudu besar, ada daun pudina dengan ketumbar dan sedikit kelapa. Okey, bahan-bahan ni kita nak masukkan sedikit minyak dan tumis. Kita nak kisar dalam blender, masukkan sedikit air. 3. Panaskan kuali, masukkan minyak secukupnya. Masukkan bahan-bahan untuk dikisar. Tumis selama 5 minit. Sekarang masukkan 1 sudu besar serbuk ketumbar, 2 sudu besar serbuk kurma, daun pudina, tumis lagi selama 5 minit. Okay. Kelapa saya masukkan last dalam kuali yang sama. Saya nak goreng dia tanpa minyak selama 5 minit. Okay, ini dia kelapa telah digoreng tanpa minyak. Kelapa ni saya gorengkan asing sebab saya nak kisar kelapa ni dulu dalam air, masukkan dalam air blender. Okay, saya nak kisar kelapa yang telah digoreng garing dulu selama 5 minit. Baru kan bahan-bahan yang kita tumis yang lain ni. Okay, saya dah kisar kelapa. Sekarang saya masukkan bahan-bahan seterusnya. Kita kisar benda ni selama 5 minit. Okay, minyak dah, kuali dah panas, saya masukkan minyak secukupnya. Masukkan 4 sekawan jintan putih, daun kari, terung. Tumis selama 10 minit.
daun pandan, tomato yang telah diiris. Kita tumis sehingga tidak minyak. Tidak pisangnya saya masukkan cili hijau dan bahan-bahan yang telah dikisar. Tumis sehingga bahan-bahan ini masak. Sekarang saya masukkan air secukupnya. Ini air yang saya telah kisar tadi ya. Sekarang kita masak kuah ni mendidih sehingga terung ni pun masuk masak empuk ya. Sementara kita tunggu kuah kurma untuk mendidih, kita tengok nasi kita pun dah masak. Memang wangi betul. Rasa nak makan sekarang. Rumah terung kita dah siap. Garam pun cukup, tapi saya nak masukkan sedikit air limau nipis. Ini optional ya. Kalau kita masukkan air limau nipis memang sedap bila kita makan. Sekarang kita nak hidangkan kurma terung dan kita nak masak tahu warwal ataupun tahu masak garing berempah. Okey, untuk masak tahu warwal ataupun tahu masak garing berempah, ini dia tahu daun kari, ada sini ada daun kari, ada sedikit kayu manis dan 1 biji bawang besar yang telah dihiris untuk tumis. Cili kering, air limau nipis, minyak sapi, minyak, cili kisar, ini serbuk lada hitam, kunyit, garam. Bahan-bahan ni saya nak kisar dalam blender, masukkan sedikit air, daun kari, halia, bawang putih dan sedikit lagi bawang besar. Sedikit kicap cair ya. Hari ini saya nak gunakan 4 keping tahu. Ini dia tahu. Potong 6 dah cukup. Masukkan sedikit kunyit, garam, kita perap dia sehingga kita nak goreng dalam 5 minit supaya garam semua masuk sebati dalam tahu ni. Masukkan bahan-bahan untuk kisar dalam blender. Masukkan sedikit air. Okay, sekarang kita boleh kisar dan mula tumis. 3. Panaskan kuali, masukkan minyak secukupnya. Sekarang minyak dah panas, saya nak taburkan sedikit garam dalam minyak ni supaya tahu tak melekat. Sekarang kita masukkan tahu, goreng sebanyak 2 hingga 3 kali ya. Kita masukkan 3 beg. Ini dia tahu kita dah goreng, tahu kita tak melekat dalam minyak ya. Sekarang saya nak goreng tahu yang balance lagi, sama macam ni. Okay, mula-mula saya nak masukkan cili kering dan sedikit daun kari ya. Cili kering dan daun kari saya dah masukkan di atas tahu yang telah digoreng. Tahu ni kita tak payah goreng garing sangat.
lembut pun dah okey. Sekarang saya nak masukkan daun kari yang balance, kayu manis dan bawang. Kita tumis selama 5 minit. Sekarang saya masukkan bahan-bahan yang telah dipisah tadi. Tumis lagi selama 5 minit. Sekarang saya dah tumis hingga bau aroma yang wangi. Saya nak masukkan cili pisar, serbuk lada hitam, tumis hingga pecah minyak. Masukkan 1 sudu besar minyak sapi, tumis selama 1 minit. Sekarang boleh masukkan kicap cair. Garam saya dah rasakan, saya tak cukup, saya masukkan sedikit saja garam sebab kicap cair pun dah ada garam. Sekarang kita masukkan tahu dan kita goreng dia sampai garing. Dia tahu saya dah goreng dia sampai garing. Sekarang last kali sebelum saya hidangkan, saya nak masukkan sedikit air limau nipis. Okay. Sekarang kalau kita dah siap, boleh dihidang. Ini dia nasi cendawan, korma terung, tahu warwal, dan saya goreng 1 papadam. Makanan yang lengkap untuk tengah hari ataupun malam. Memang sedap. Anda boleh cuba di rumah. Subscribe channel kami Mami Kak Shan. Like, share dan komen. Terima kasih.